Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cik Adam. Waalaikumsalam. Semua dah solat ke belum? Belum, tak apa. Sesi petang ni saya akan continue. Just a short discussion. Just a short continuation daripada yang kita punya last kelas lah. Berkenaan kita nak buat data analysis. I really hope semua kumpulan dah ada dia punya raster images. Contoh kalau ada 5 faktor, kiranya ada 5 raster image lah. Maksudnya macam tu. Kalau macam ada 10, maksudnya 5 suitability, 5 sensitivity, dia ada 10. So that when you have all those complete 5 or 10 suit or sensitivity, you dah boleh continue dengan this proses. Alright. Sebelum tu boleh saya tahu ke kumpulan 1 dah lengkap ke dia punya raster images untuk suitability atau sensitivity? Kumpulan 1 ada wakil sini. Hello, leader kumpulan 1 ada sini tak? Belum lagi Encik Adam. Belum lagi. Berapa persen lagi nak siap? Sekarang kita orang mesti tengah buat apa nama dia tu? Raster yang raster lah, nak jadikan raster tu. Ya. Alright. Okay. Kita tengah buat bahagian tu lagi. Okay, baik. So tak apa lah, lepas ni petang ni saya bagi short lecture on this one, macam ni nak proses. So you boleh kena continue cepat-cepat sedikit lah. So petang ni actually kena habiskan. Sebab apa, nanti next you nak buat konsep ataupun nak buat regional planning tu lebih senang lah. Lebih mudah sebab you just refer this analysis. Alright, so I share my screen first. Okay, Encik Adam. Alright. Okay, ada nampak tak screen saya? Nampak. Kejap. Nampak. Baik. Okay. Kalau last week, saya tunjuk sehingga dekat bila you dah ada dekat studio, you buat dia dapatkan, you identify the 5 factor. 1, 2, 3, 4, 5 factor. Then you recode. Yang ni last saya bagi tahu sampai dekat data conversion lah. You recode yang mana you kata bila kata high suitable, dia punya numerical value dia berapa? Nova numerical value 3. Moderate 2, low 1. This numerical value very important sebab untuk nanti bila kita overlay baru kita boleh gabungkan lah. Baru kita dapat hasil dia je lah. Sebagai contoh, kalau kalau you just imagine kawasan satu titik tu bertindih. Ini kalau saya tengok, you just imagine my last lecture yang recorded lecture tu. Dalam satu kawasan tu, kalau ada titik, satu kawasan titik tu, dia bertindih dengan high numerical value, iaitu 3, 3, 3, 3 dan 3. Berapa total numerical value yang terhasil? Kita ada 5 map, kita ada satu kawasan tu, ada 3 numerical value yang sama. 3, 3, 3, 3, 3. Berapa hasilnya numerical value? 9. 5 kali 3, 9 ke? Oh. Akan jadi 15. 15. 15. Kan? Kan just imagine macam ni lah kan? You ada map 1, you ada map 2, you ada map 3, you map 4, and then you ada map 5 lah. Okay, satu kawasan ni, dia punya colour dia adalah colour hijau, iaitu high suitability. Bayangkan sini hijau, sini pun hijau, sini pun hijau, sini pun hijau, sini pun hijau. So the output, kan? Dekat sini akan jadi warna apa? Kalau akan jadi berapa nilai dia? Kalau sini nilai 3, 3, nilai dia 3 ni kawasan yang sama lah, hujung, bayangkan hujung. 3, dan hujung di sini akan jadi total, bila dia overlay, bila itu overlay dia akan jadi 15 lah. 15. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, jadi akan jadi 15. Itu sebagai contoh lah. Alright. Itu apa yang kita nak buat dekat sini nanti, data conversion ni. Okay. Bila you dah identify, contoh dekat sini warna hijau dia nilai dia 1, purple 2, biru 3. Okay, yang ni pula
Warna it doesn't dia tak mempengaruhi tau. Yang penting adalah dia punya numerical value yang you masukkan tadi dekat record. So warna berbeza, dia tidak membawa maksud apa-apa. Yang penting adalah numerical value yang you masuk insert that data lah. Okay. Jelas ke tu? Jelas. Yes, sekejap Okay. So maksudnya kalau kita pergi dekat yang kedua ni pula kan, contoh ada faktor kedua. Kalau hijau ni dah identify the numerical value 1, biru tu adalah 3, hijau adalah 1. So dia akan continuous lah. So bila kita overlay benda yang sama, contoh kat sini akan gabung point this one, point this one, point this one, dia akan output this one, akan keluarkan this one. The output of final suitability or sensitivity lah. Okay, saya tunjuk teruslah kita punya step macam mana. Yang ni jelas tak ini? Ada soalan tak? Faham. Ada tak yang tak faham? Saya boleh ulang balik semula. Encik Adam, nak tanya. Saya. Saya punya buffer, dia macam satu nombor tu dah penuh satu map. Kelang. Aha. So awak, berapa nombor awak? Nombor saya, sekejap buka dia. 5, 8, 10. 5, 8, 10. Ya. 5, awak guna KM ke apa? KM. KM. So kalau 5 saja dah penuh kan? Ya. So awak kena ratiokan kecilkan dia. Kalau 5, 8, 10 mungkin awak boleh buat apa? 2, 4, 5 ke? Kecilkan dia punya ratio. Oh. Okay? Okay. Dia boleh kecilkan atau besarkan lah macam saya ajar kan. Kalau KM jadi meter ke kan? Tak ada masalah lah kalau kecil. Tak ada masalah. Tapi pastikan kalau boleh 3 color ada dalam satu map. Yang contoh saya buat ni kan. Tak, ada pasal 3 color ada? Ada. Itu yang kita nak tengok lah. Boleh Alright. Dan pastikan ia menutup satu kawasan kita punya boundary. Okay, after we click. Okay, caranya begini. Saya tunjuk dekat kita. Okay, bayangkan kita dah ada dah ni. Kita ada yang pertama adalah town. Point town yang saya dah buffer. Okay. Soil yang mana saya tak buffer tapi saya select by attribute. Okay. Yang mana class 1 saya jadikan dia high suitable. Class 2 itu sebagai contoh lah moderate. Dan class 5 saya ambil sebagai very less suitable lah. Less suitable. Okay, ini untuk soil. Untuk road juga saya dah buat yang mana saya dah buffer, multiple buffer. Saya dah klik dan saya jadikan dia raster lah. Ini adalah forest. Ini adalah river network. Okay. So macam mana? So kalau you bayangkan kalau 5 faktor ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. So ini yang kena sediakan dulu. You ada 5 faktor dah. Okay. Bila ada data di sini, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat data analisis dengan cara you tekan dekat Arc Toolbox. Okay. You tengok dekat Arc Toolbox you. You pergi dekat Spatial Analysis Tool. Okay. Spatial Analysis Tool. And then you point to local. And then you pergi dekat cell statistic. Okay. You double click. Inilah dia punya paparan lah, cell statistic. So arahan yang pertama dia kata apa? Input rasters or constant values. So you input raster. Raster kita ada berapa raster kat sini? 5. 5. So kita kena masukkan 5 ke masukkan 3 saja? 5 lah sebab apa? Kita nak overlay ke semuanya. Kita nak overlay ataupun dalam bahasa kita tindih. Kita nak apa? Tindihkan 5 map dalam satu tempat yang sama kan? So yang first one kita masukkan dulu. Okay, town. Ini raster kita. Yang kedua kita ada soil. Yang kita dah ni dah jadi classifiedkan dia. 1, 2, 3 tadi kan. 3 high suitable, 2 moderate, 1 less suitable. And then kita ada road. Ini kita masukkan lagi. Forest. Kita masukkan lagi. River network. Ini pentingnya 5 orang tu kena siap dia punya map proses untuk raster tu. Sebab kalau tak masukkan, you tak boleh buat
proceed untuk next punya analysis. Okay, then kita pergi dekat output raster, iaitu macam biasalah, kita perlu rename our output raster. Pastikan ia bukan JDB ya. Okay, kita right click here. And then kata kat sini saya buat nama dia overlay lah. Overlay, sebab saya dah cuba tadi, saya overlay tu. And then click save. And then overlay statistik ni yang paling penting. Okay, bila kita nak overlay, tapi saya guna dia many techniques lah. Dia ada banyak cara macam you pernah tengok tak? Apa kalau you still remember? Apa cara yang Puan Nisa buat untuk projek? Kalau you still remember, macam mana dia dapatkan analisis tersebut? Guna ranking, ingat tak ranking? Kan? Ingat tak ranking? Bukan yang mana penting, yang mana second penting, yang mana third penting And then masuk ke percentage kepentingan tersebut lah. Contoh 80% penting, 20% penting, 10% penting. So total jadi 100% kan? Betul. So yang ni, tapi kalau teknik kita adalah menggunakan cara overlay statistik, kita guna summation, tambah. Sebab tu saya cakap tadi, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 jadi 15. Sebab kita guna sum, overlay statistik. Dia ada banyak pelbagai lah kan. Ada mean, maximum, median, minority, range kan. Contoh pelbagai lah. Mungkin kalau you nak kata maximum. So kalau maximum, kalau satu map ni dah rank Contoh kalau maximum. Kalau contoh yang map ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 1, 2, 3 balik. 4, 5, 6, 1, 2, 3. So apa maksimum nilai dekat situ? 6 lah. Nilai yang paling banyak kan. 6. So nilai 6 tu yang akan dijadikan sebagai output nanti kemudian. Bila di overlay. Overlay sama juga tapi dia punya nilai tersebut yang berbeza. So saya guna hari ini adalah untuk sum. Semua orang kena pakai sum lah. Sebab ini adalah proses yang saya gunakan untuk semua orang. Okay. So you pilih sum and uncheck this. Ignore no data. Sebab bila you buat map, keberangkalian ada satu kawasan you tu, you tak digitize. So please ignore sajalah. So uncheck lah. Alright. And then okay. So ini adalah dia punya hasil overlay. Tapi nilai dia berbeza kan bila you tambah-tambah, ada tambah nilai tambah 8, nilai tambah 9, nilai tambah 10, nilai tambah 11, nilai tambah 14. Kan? Terus macam mana kita nak buat seterusnya adalah kita perlu Reclassify tu. reclassify. So classify balik. Okay, kalau tengok nota saya, you kalau remember you punya nota raster analysis process tu, kalau nilai dia ada 5, the highest value, the minimum value will be 5 and the highest value will be 15. Okay, macam contoh 14 ni ada nilai yang tak termasuk lah. Okay, so kita jadi classify dia, kita jadikan dia classes into 3 only. 3. And then you classify, you color RAM mungkin boleh kemudian lah. You classify. Okay, the first value ni ada break value dah dimasukkan dia 5. Alright, and then you masukkan dia 9. 10. Sebagai contoh lah ni, sebagai contoh you 10 pun boleh juga, tak ada masalah lah. Okay. Okay, so kalau masukkan 5, so dia tak boleh jadi 5 sebab apa? Nilai minimum yang dalam ni adalah 8. So dia akan jadi 8 lah. So it based on berapa nilai yang you masukkan dekat situ lah. Okay, kalau kata ujung you ambil 8, tengah-tengah dia mungkin you boleh jadikan dia 11. Faham. Sebab you nak range, sebab you nak bagi dia sama rata kan. Ni tengok dekat sini. Kan? Maknanya you boleh ubah macam ni. Saya boleh je ubah macam ni. Tapi tak perlu pun. 8 ni tu dia buat 11. Okay, and then you click OK. Okay. Bila nilai 8 untuk suitability, nilai yang kurang akan jadi apa? Akan jadi less suitability. Less suitability iaitu dengan color Merah. less suitable, color merah atau mask red. Kalau tengok nota saya lah. Okay, yang kedua moderate suitability akan jadi warna Kuning. Yang nilai paling banyak sekali akan jadi apa nilai dia? Warna apa? Hijau. Hijau iaitu Pasal. leaf green. Leaf green. Okay. And then you click, okay, color banyak ni you classify, you apply, and then aku dapat nilai macam ni. So maksud dia macam apa maksud yang ni?
So kalau ini contohnya adalah suitability of kawasan perumahan. Kawasan mana yang sesuai untuk perumahan? Hijau. Hijau. Kuning, Kuning moderate. merah, Less Tak suitable. boleh. suitable. Tetapi dalam perancangan planning, you akan tengok berkemungkinan orang akan buat planner akan buat kawasan perumahan dekat kawasan merah ni juga. Okay, itulah you punya justification. You kena justify kenapa perlu buat juga rumah kat situ. Sedangkan mungkin ada berlaku mungkin dia tak sesuai, this in term of tak sesuai saja. Tetapi sekiranya ada your method of development tu membuatkan kawasan perumahan tu sesuai dibuat. Itu mungkin you boleh justify kemudian lah. So benda ni akan bantu you dalam planning tau. Contoh bila you ada map macam ni. Tiba-tiba you nak kata, alah macam mana nak buat spatial planning ni, nak buat kawasan perumahan ni kan. So yang confirm adalah kawasan hijau ni adalah you punya kawasan perumahan. Okay. Okay, you remember tak masa you buat masa awak buat flowchart tu, you ada kata masukkan no not included so nak masukkan time bila tu Encik Adam? Time ni lah bila you ada masukkan macam ni, you masukkan data tersebut. Contoh you kata tak termasuk forest. So you masukkan forest. You add. So kawasan forest ni seperti saya kata warna putih kan. Saya akan jadikan dia warna putih. Okay. So nanti you export this map. So kawasan ni adalah kawasan yang tak boleh buat perumahan lah. So kalau you tak masukkan forest tadi, kuning ni you boleh buat kawasan perumahan juga kan. Tapi you kena not included forest. You buka lah forest punya data. So dia menunjukkan kawasan ni adalah kawasan tak boleh buat kawasan perumahan walaupun dia hijau atau kuning. Sebab dia forest. Jelas ke? Jelas. So simple je kan GIS ni. Terutamanya this analysis. Simple right? Simple. Simple, easy saja. Cuma you je yang kena buat untuk sesiapkan these 5 data first. Then baru you boleh buat macam yang saya tunjuk ni lah. Alright. So sekejap saja. Itu then that's it. Dan you akan gunakan ni sebagai you punya planning method lah. One of the planning method. Cik Adam. Saya. Kalau yang ni kita pakai untuk boundaries kita saja tak apa kan? Tak ada masalah kan? Betul, memang kena pakai boundaries awak saja. Sebab apa saya tunjuk ni overall sebab saya tak pasti, saya tak ada map your boundary. Saya contoh sebab tu saya tunjuk overall Kelang. Okay. Dia sama juga. Sebab that's why nilai macam Najidi tadi sebut. Najidi ke? Ya. Najidi tadi dia kata 5 dia dah besar. Kalau saya kat Kelang ni, kalau overall Kelang 5 kilometer tu kecil je lah sebab dia boleh cover semua whole Kelang. Kalau boundary ikut Najidi tak boleh 5 km lah, dia kena kecilkan sedikit. Ya, kena betul. ratiokan. Sebab dia site kecil kan. Itu dah dia. Okay, faham. Okay, ada tak soalan lain? Encik Adam. Saya. Kalau macam kita nak ambil untuk kita punya boundaries je. Maksudnya kita kena klik siap-siap lah sebelum raster. Kita kena klik siap-siap sebelum raster, betul. Dia sebenarnya boleh juga raster you klik. Tapi cara dia beza lah. You tak boleh lah guna cara dekat sini. Geoprocessing clip. Geoprocessing clip ni adalah untuk yang feature yang sama. Feature yang sama maksudnya kalau raster kena klik dengan raster yang keliling yang sama lah. Dia tak boleh raster klik dengan vektor. That's why saya kata minta you klik siap-siap dulu baru you jadikan raster. Jelas ke? Jelas. Dah. Saya activate di zona. Okey, contoh. Okey. Yang ni adalah sebelum saya ni adalah overlay. Ni sebelum klik. Mana ni dah klik. Zoom town yang B saja. Ni. Yang ni town saja. District saya tengok kat sini.
Kan dia dah masuk semua, tapi saya perlu klik dulu sebelum jadikan raster. So bila saya buat adalah saya jadikan dia tutup tahun ni. Ni lah yang dah saya klik. Okay, don't worry lah kalau yang dia punya bawah ni adalah satu saja color. So you remember, bila you buka properties, you akan ada simbologi yang mana you boleh jadikan dia sebagai quantities ataupun you punya graduated color berbeza lah. Categories lah yang selalunya kan. Contoh kalau value, numerical value. Okay, and then you add all value, akan jadi 1, 2, 3 tadi lah, ada balik lah. Right, yang ni paling penting ni. Value field ni yang you pilih ni, jangan salah pilih distance pula. Sebab apa nanti distance dia akan jadi calculation yang lain. Ni nilai dia 2420. Nanti bila you overlay, dia tak akan jadi nilai yang 321. Dia akan jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 pula kan. 20 tambah 20 tambah 20. Dia data tu, dia punya result tu tak valid lah. Jelas ke? Jelas. Alright. Ada lagi soalan? Tak apa. Kalau tak ada soalan, buat dulu. Cik Adam. Saya. Kalau macam kan kita punya site tu yang kecil tu je kan. Tu kita orang mungkin belah bawah tu. Jadi macam dekat situ dia punya macam tak banyak sangat. Macam Cik Adam kan macam topok-topok macam tu, ingat tak, nampak tak? Betul. Nampak ada Macam pelbagai. macam kalau kat kita orang punya site tu macam tak banyak sangat tu, kita come up dengan yang tu je lah ya? Dia tak banyak sebab awak rasa isu dia adalah sama dengan YGD tadi. Your punya range tu kena kecilkan sedikit. Kalau contoh kalau 5, 10, 15, jadikan dia ratio dia 2, 4, 10. 2, 4, 6. Kalau macam tak nampak pun kita kecilkan ke kita macam tu lah. Bagi Betul. nampak jugalah. Okey, betul. boleh. Dia nampakkan map tu, dia nampakkan ada 3 warna berbeza lah. Nak nampak berbeza sikit. Tapi kalau dah kecilkan pun warna yang sama, itulah dia punya hasil memang macam tu lah. Logik lah. Kalau kawasan tu dah tak ada kawasan, kawasan, contoh kawasan tak ada utilities. Logik lah. Warna ada satu saja kan. Betul? Okay. Setuju? Logik lah. No problem. Terima kasih Cik Adam. Baik. Is there any question? Okay, sekiranya ada apa-apa, you all boleh kembali ke tempat masing-masing. So kita ada masa sampai pukul 8 malam ni. Kalau boleh saya nak bantu you all siapkan hari ni juga tau. So saya memang spare masa saya sampai pukul 8. Kalau siapa yang ada problem, terus tanya saya. Saya buka saja this virtual lab, ask me. Okay, sekiranya kalau you nak tanya pendapat berkenaan dengan flowchart, you boleh tanya instructor. Tapi sekiranya kalau nak bertanya berkenaan dengan teknik ataupun cara untuk proses data, you boleh tanya saya lah. Sebab apa? Sebab instructor lain nanti dia nak kena buka pula dia punya upmap. Kan? Nak kena buka pula upmap semua tu. Tak apa. Untuk petang, untuk hari ni, saya buka untuk semua group. You boleh tanya saya. Okay? Untuk yang instructor, you boleh tanya on flowchart dan juga kemudian selepas you dapat data lah. Cara-cara, you boleh tanya saya. Jelas? Jelas. Alright. Okay, baik. Jelas, Adam. Itu saja daripada saya petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Adam. Welcome. Saya letak kat dalam ni saya buka saja data tu. Terima kasih Cik Adam. Welcome. Nur Akmal dan seorang lagi, alamak dah keluar dah. Cik Adam. Saika. Attendance Cik Adam dah. Saya tak post lagi ya. Nanti saya post. Okay. Alright, baik. Thank you for reminder. Alright. Cik Adam nak recording ni boleh tadi? Boleh. Lagi tu kalau tak nak recording ni pun, Najdi, you tengok dekat dia punya raster analysis proses saya bagi nota tu kan? You pergi dekat bahagian data analysis page yang 2 terakhir. Tu saya stop dulu ni, baru you boleh ambil record ni kan? Saya stop dulu lah. Ya. Alright. Terima kasih Cik Adam. Cik Adam, saya yang Akmal tadi you. Akmal masuk balik dah. Akmal dengan siapa yang tak ambil studio? Saya dengan Amirul. Dengan Amirul. So Akmal dengan Amirul belajar dengan mereka tau cara nak buat. Sebab apa nanti you akan buat dekat final project. So that nanti akan bantu you lah. Okay Cik Adam. Right. Sebab kalau you tak buat apa sebenarnya tak ada masalah. Tapi nanti takut nanti final project you lah. Nanti penat you nak kena fikir balik semula kan. Alright. You boleh bantu kawan-kawan group. Any group yang you dah assign lah. Saya ada bantu-bantu diorang juga nanti Cik Adam. Baik. Good. Alright. Terima kasih. Terima kasih Cik Adam.